وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أضداد هذه الصفات وهي الكذب والخيانة بفعل شيء مما نهوا نهي تحريم أو كراهة أو كتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق. Syukur itu Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia Dia masih memberikan berbagai nikmat kepada kita, khasnya diberikan kewujudan kita, diberikan dengan Dia wujudkan kita atas muka bumi ini dengan segala sifat dan kelayakan, membolehkan kita melangsungkan kehidupan. Alhamdulillah. Dapat Islam kita, alhamdulillah. Diberi kita cari jalan iman, macam mana hati nak sedar dan sentiasa yakin dan tasdik pada Allah Taala. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesihatan, keupayaan, lapang masa dapat hadir untuk solat zuhur berjemaah. InsyaAllah kita nak manfaatkan, meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin. Kita nak bincang ni, kita dah masuk bab Rasul. Sekali lalu kita dah bicara yang terdekat sifat wajib bagi Rasul. Seterusnya menafikan perkara yang tak selayaknya bagi Rasul. Kaedah kita belajar bab Rasul ni sama prinsip macam mana kita belajar bab ketuhanan. Bab ketuhanan kita kena faham apa sifat wajib pada Allah Ta'ala, apa sifat mustahil pada Allah Ta'ala, apa sifat harus pada Allah Ta'ala. Begitu juga dalam bab Rasul, kena kenal apa dia sifat wajib Rasul, mustahil bagi sifat Rasul, dan apa yang harus bagi Rasul. Jadi kita nak sambung ni bab mustahil. Terjemah asal, dan mustahil pada hak, maksudnya pada zat mereka itu Rasul. Salawat dan salam bagi mereka, alaihimus salatu wassalam. Soal kaedah sebut saja Nabi Muhammad ni sunat kita taradi, berselawat dan mendoakan supaya Allah Ta'ala bagi redha pada mereka. Mana-mana nama, khasnya kalau para sahabat lah, kenal je kita para sahabat, sebut yang nama sunat kita taradi. Kalau sebut nama Nabi Rasul, sunat kita selawat dan salam, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi mustahil pada hak mereka, salawat dan salam bagi mereka. Apa yang mustahil, yang tak layak, segala lawan bagi sifat yang tersebut. Yang tersebut tu apa? Yang wajib. Sidik, amanah, tabligh. Lazim daripada tabligh, fatanah. Jadi lawan bagi sifat wajib Allah Ta'ala ni adalah wahiyah, kata dia, iaitulah kazib, berdusta. Jadi dusta tu bukan haram Rasul berdusta, tapi mustahil Rasul berdusta. Di atas faham kita mustahil Rasul berdusta itulah terbina atas akidah Nabi Rasul ni mesti sangat mulia, lebih mulia daripada kita. Nabi Rasul sangat mulia, lebih mulia daripada kita, dan mustahil dia berdusta, asal dusta. Dan mustahil dia buat ada benda maksiat, sama ada dia buat maksiat dalam diri dia, buat seorang diri depan orang ramai, dia buat dosa kecil, dosa besar, dia buat apa-apa yang boleh bawa pada dosa, satu pun tak ada pada Nabi-Nabi dan Rasul. Yang ni keadaan Nabi Rasul yang Allah Ta'ala bagi jadi. Satu, kalau kita perhati, setiap Nabi dan Rasul ni Allah Ta'ala hantar dalam sifat yang sangat halus, kompleks untuk diurai. Dia buat makhluk ni dengan segala spesifikasi pun, dengan ada berbagai rahsia dan hikmah, apatah lagi yang buat zahir dengan ada akal, ada fikiran, semuanya ada hikmah. Itu satu hal ni sebab Allah Ta'ala buat, asal kita bicara mustahil bagi Rasul ni dusta. Tak mungkin ada pada Rasul dusta.
kat kita haram berdusta. Sekali lalu saya sebut berbeza hukum akal dengan hukum adat. Baik. Satu dusta. Di atas mustahil dusta ni lah maka zaman sekarang ramai orang dan di atas dia faham kaedah orang Melayu ni. Ada orang Islam ni beriman dengan sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ambil kesempatan itu untuk bercakap bohong tapi menggunakan dan mensandarkan apa yang dia bohong kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Rasulullah yang bersabda menyebut perkataan itu. Yang tu bahaya tu perbuatan tu. Sebuah dosa-dosa besar. Bahkan menghalalkan dia, matikan dia dalam keadaan menafikan apa yang datang dari Rasulullah tu bukan Rasulullah. Boleh jatuh kufur. Nauzubillah. Tu bahaya. Tak mengaji ni memang sangat bahaya. Sangat bahaya. Baik, Nabi Rasul mustahil dusta. Satu kalau ada cerita-cerita kata Nabi-Nabi Rasul dusta. Baik Nabi itu Nabi Muhammad ataupun Nabi lain pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi apa? Nabi Ibrahim lah. Kalau masyhur dalam Quran, kalau orang yang baca harfiah sekali lalu, dia akan dapat rasai seolah-olah macam Nabi Ibrahim ni banyak dosa. Apa dia? Duk tipu masa nak masuk Mesir, dia kata isteri dia yang tu, dia kata hazihi ukhti, ni saudara perempuan aku. Dia pecahkan bahala, dia kata tak pecahkan bahala. Cerita-cerita tu bagi elok lah. Maksud bagi elok macam mana? Kalau kita tak belajar semua kisah pun, tapi CP telah diberi. Apa dia? Nabi dan Rasul semua sekali mustahil ada aib. Nabi dan Rasul mustahil ada kecacatan dari sudut kemanusiaan. Apatah lagi kecacatan dari sudut untuk jadi kerasulan. Ada maksiat, ada dosa, ada buat dosa. Dosa sengaja langgar pula tu. Dosa pula sama ada dosa besar, dosa kecil. Bahasa lain sama ada dosa kecil, apatah lagi dosa besar. Bahkan yang makruh khilaf aula pun tak dibuat oleh Rasulullah. Jadi ini nak faham ni, kalau ada orang baca cerita, khasnya bab-bab Nabi Rasul ni, dia banyak jadi penyelewengan ni masalah cerita. Orang yang tak faham disiplin ngaji ilmu akidah dengan hanya berdasarkan cerita tak habis untuk memahamkan kedudukan Nabi Rasul ni, tu yang ramai yang salah, ramai terjebak dalam bab percakapan, dalam bab kefahaman, sampai memahamkan seolah-olah yang wajib atas kita ni wajib atas kita ni dakwah sampai, sedangkan khas atas Rasul ni banyak tugasan yang dia perlu buat. Antaranya yang mustahil atas mereka dusta, bohong, maklumat tak betul. Mustahil pula membuat apa-apa dosa maksiat. Pasal dosa maksiat, berkelakuan tak sempurna, apatah lagi tak boleh nak menyampai, gagap, telo, bisu, buta, kecacatan yang menyebabkan menggagalkan misi dan visi kepada Rasulullah. Perkara ni semua adalah mustahil, wajib bersihkan daripada Nabi dan Rasul. Untuk kaedah kita lah. Baik, jadi atas bicara asal mustahil dusta. Dusta dengan mana? Menyebut sesuatu menyalahi daripada realiti, itu dusta. Nabi-Nabi dan Rasul takkan ada nama dusta sama sekali. Walaupun dusta tahap untuk memelihara nyawa, Nabi dan Rasul takkan berdusta itu. Walaupun dalam keadaan terpaksa, Nabi takkan ada istilah dusta, takkan ada istilah dusta sunat. Yang kebanyakan kita faham ada dusta, ada bohong-bohong sunat. Nabi tak ada bohong, tak pernah bohong, dan tak ada pun dalam istilah kat Rasulullah bohong sunat, kat dia tak ada. Pasal bohong tetap benda mustahil pada Nabi Rasul. Kat kita bohong haram, tapi ada tahap, ada bab dia harus berbohong. Masyhur orang Melayu yang sebut ada bohong sunat. Dobit dia jika dengan sebab pembohongan tu barulah boleh melepas kezaliman daripada orang yang zalim. Bohong di situ adalah hukum sunat. Kebanyakan orang cerita macam tu, siapa pasal nak selamatkan nyawa orang. Orang yang cakap, orang yang benar ni, kalau tak bohong, orang tanya lagi rumah kamu ada ke orang jahat ni. Ada orang kata yang tu bohong sunat.
Nabi Rasul takkan ada bohong sama sekali. Bab bohong sunat yang tu pun yang selalu yang kita sebut atau masyhur sebut ulama, dia kata kalau boleh jangan bohong juga. Tapi carilah kalam tauriah. Ada istilah macam tu dalam perbahasan ilmu tauhid. Dalam perbahasan ilmu tafsir. Apa dia tauriah ni? Dia satu perkataan yang ada makna dekat, makna jauh. Apa jalan sekalipun kata dia jangan berbohong. Sebab berbohong ada salah besar. Setelah membiasakan bohong nanti telah termaktub di sisi Allah Ta'ala kita ni berbohong. Uish, bahaya. Pasal di antara sifat bohong ni sifat munafik. Auzubillah. Jadi mustahil Nabi Rasul dusta. Satu kalau ada kisah Nabi Ibrahim, dia katok bahala, dia kata tak katok, dia kata kaum ni ajak pergi keluar pesta kat pantai, dia kata dia tak mau, dia kata dia sakit sedangkan dia tak sakit. Yang ni semua kena tanggung kepada cerita betul, agar kita jangan salah memberi tanggapan dan memberikan pandangan penghormatan kepada orang yang bergelar Nabi Rasul. Okey, dusta rasa tak susah mana. Sekali lalu kalau sebutlah kisah Nabi Ibrahim, dia kata bila dia telah diperhadap setelah dipecahkan berhala, orang tak ada sangka lain melainkan kata dia. Bila ditanya oleh Nabi Ibrahim, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, adakah engkau yang buat ni pecah berhala ni pada tuhan-tuhan kami? Nabi Ibrahim dia takkan menipu sama sekali. Dia memang mengaku dia buat. Cuma cara dia jawab dia buat macam mana? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kata dia sebenarnya yang buat pecah berhala ni adalah orang yang paling besar di kalangan kamu ni. Itulah nak sebut tauriah kan. Itulah dipanggil tauriah. Kenapa yang bahasa Arab tu? Apa dia tauriah ni? Tauriah ni satu kalimah yang mempunyai dua makna. Dia ada makna dekat, makna jauh. Makna dekat makna lafaz yang sedia dia faham, makna jauh dia ada makna lain, atau istilah Arab dia panggil makna majazi. Ada makna lain, makna pinjaman yang sepatutnya dipakai pada makna tersebut. Jadi Nabi Rasul dia takkan dusta, bahkan atau istilahnya dia menyebut kalam tauriah yang maksud dia lain, kaum dia faham lain. Dia kata bal fa'alahu kabirum hadza. Sebenarnya yang buat ni adalah orang yang paling besar di kalangan kamu ni. Siapa orang paling besar di kalangan kamu ni? Siapa? Nabi Rasul. Tapi kaum dia faham orang yang paling besar di kalangan kamu ni siapa? Berhala yang disangkut kapak pada berhala tersebut, yang besar tu. Pada dia itulah Tuhan. Yang Nabi Ibrahim bila ditangkap dia bicara, kata dia, kalau kamu tak percaya dia yang pecahkan, kamu tanyalah in kanu yantiqun. Tanyalah berhala tu kalau dia boleh bercakap. Tanya. Apa jadi bila suruh tanya? Boleh jawab? Dapat jawapan? Atau istilah yang ni kalau kaedah kelahi berdebat apa, yang ni dipanggil Allahumma salli. Ini dipanggil burhan ni. Buah mati terus kan. Tak boleh nak kepak dah. Tak boleh nak dinafikan dah. Pasal mana boleh, kalau bercakap pun tak boleh, takkan nak pergi sembah kan. Dia pun tak boleh urus diri dia. Takkan pergi menyembah sesama makhluk yang martabatnya makhluk. Takkan sepatutnya boleh gitu kan. Itu sekali lalu lah atas hujah alasan saya sebut ringkas je tu dari sudut pernah kisah-kisah yang tu antara yang kita dengar bab menipu. Nabi Ibrahim tak tipu sama sekali. Dengar elok-elok je tu. Nabi Ibrahim takkan menipu sama sekali. Orang yang gunakan bahasa istilah dia menipu, berbohong. Dia tak pernah berbohong suami hidup dia. Dia sentiasa cakap benar. Cuma cakapan dia, cara dia bercakap, dia pandai. Orang faham macam lain, dia faham macam lain. Siap. Mustahil, dusta. Seterusnya yang mustahil adalah khianat. Mustahil Nabi Rasul khianat. Khianat ni macam mana Nabi Rasul khianat? So, bila mereka wajib amanah. Apa makna khianat? Khianat dengan makna berbuat satu daripada yang ditegah sebagai tegahan haram atau tegahan makruh. Itu maksud khianat. Khianat bukan dengan makna pecah amanah. Kita selalu faham pecah amanah je, sudut yang kecil. Sedangkan makna khianat dalam kita belajar bab Nabi Rasul ni, apa makna khianat? Khianat dengan makna buat dosa.
Dosa besar baik, dosa kecil baik. Bahkan tak istilah, hatta kalau perkara bukan dosa kecil pun, bahkan istilahnya khilaf aula. Misalnya ada perkara yang dah jadi kebiasaan Rasulullah, dia amal, dia buat. Misalnya, kata contoh misalnya dia baca Quran setiap hari. Jadi bila ada hari dia tak baca Quran, dia rasa salah besar. Pasal apa? Pasal Allahumma salli. Kalau yang tu khilaf aula pada dia, sepatutnya nisbah kelapangan yang ada, sibuk ada pada dia sebagai contoh teladan, sepatutnya dia lah kena tunjuk diri sebagai takwa. Tengok orang tak boleh nak berpandukan dia. Nabi dan Rasul ni takkan ada kes-kes macam tu sekalipun. Takkan ada. Maksudnya yang tu akan istilahnya menjatuhkan maruah dia sebagai Nabi Rasul, dan orang akan pertikaikan benarkah kerasulan dan dakwah yang dibawa. Satu mustahil Nabi Rasul ni dusta sama sekali. Takkan ada istilah dia khianat, dia berbohong. Takkan ada istilahnya buat dosa, dosa kecil, dosa besar, dosa orang tahu tak tahu. Tak mungkin tu ya, tak mungkin. Atau istilah kita belajar, wajib amanah, mustahil khianat. Kena ingatlah, mustahil khianat. Mustahil khianat. Dan khianat paling besar sekali atas kaedah syarak, apa dia? Syirik, kufur. Khianat besar sekali apa? Langgar syariat. Nabi Rasul, dia bila datang syariat kat dia, datang bawa akidah kena itikad pada dia, dia lah orang pertama beriman. Kalau sebab fiqah, dia lah orang pertama sekali beramal. Itu Rasulullah. Satu, tak mungkin akan ada apa-apa nama khianat pada dia. Satu, kalau ada cerita-cerita Nabi Rasul, kita dengar pelik je. Tak mana pelik? Dengar cerita tu, Nabi Adam buat dosa, Nabi Yunus buat dosa, satu kena telan ikan nun. Lepas tu Nabi Musa pun buat dosa macam-macam. Kalau cerita dosa ni, Nabi Yaakob, adik-beradik Nabi Yusuf pun buat dosa. Yang tu pun atas takdir mereka ni adalah Nabiullah Rasulullah kan. Banyak cerita-cerita yang berkaitan Nabi Rasul ni, kalau kita hanya ambil cerita tersebut dengan secara cuainya, tanpa mengaji akidah dalam bab-bab kerasulan, kita ialah antara orang yang salah akidah, yang berbelanja kita orang yang ada masalah dalam bab akidah, pasal ada benda yang kita salah pegang kepada Nabi Rasul, yang mereka ni ada buat benda salah. Allah besar tu ni. Pasal kaedah kita di atas kata mustahil mereka khianat, bukan mereka haram khianat, tapi mustahil khianat. Tak mungkin buat khianat sama sekali. Itu juga bab ni kena jaga. Ada orang dia salah tafsir pun ada. Dia kata apa? Dia kata Nabi Rasul ni Allah Ta'ala pelihara dia daripada buat dosa. Allah Ta'ala jadikan mereka ni maksum. Ada orang syarah macam ni. Dia kata Nabi Rasul ni kalau buat dosa pun Allah Ta'ala pasti ampun punya. Dia bukan gaduh. Pasal kalau dia buat dosa pun Allah Ta'ala ampun. Pasal Nabi Rasul maksum. Dengar elok-elok je tu. Bukan macam tu huraian maksum. Huraian maksum ni maksudnya mustahil buat dosa sama sekali. Bukan maksudnya dia ni dah Allah Ta'ala ampunkan dosa dia yang telah lalu dan akan datang, maka kalau dia buat dosa pun Allah Ta'ala ampun dosa dia. Tak. Bukan macam tu faham dia. Bahkan faham macam tu salah. Faham macam tu istilahnya kita tomah Nabi Rasul ni ada rekod jahat. Subhanallah, 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 subhanallah. Lepas tu apa yang ada pada Nabi Rasul patutnya sentiasa dalam keadaan amanah, 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 taat, taat, taat pada Allah Ta'ala. Jadi takkan dibuat ada apa-apa nama terkerahan haram ataupun tegah makruh. Kalau ada pun dalam hukum fiqah yang kalau kita belajar yang tu adalah makruh, tapi nisbah Rasulullah dia nak tunjuk yang tu jadi wajib. Ada bahas dia tu. Saya tak cadang nak bahas panjang tu. Padahal letih sikit. Ada buat kerja panas pula sikit. Tengah hari pula tu dia layu sikit. Sikit. Dah letih. Nak baca pun, nak cerita tu jadi macam malas sikit. Cerita nak panjang pula, badan tak larat. Dia jadi macam tu sikit. Alamak. Rasa memang nak ada ni. Tak sampai lagi. Tak sampai lagi.
InsyaAllah berkat doa Cik Dolah tu ada esok. Jadi nanti dia tidur sejuk tak? Yang tu pun satu hal je. Dia letih pun masalah, panas pun masalah, sejuk pun masalah, sakit pun masalah, terlampau sihat pun masalah je. Terlampau sihat dia gedik-gedik pula. Dia over apa? Orang panggil apa? Overacting. Yelah, dia kalau sihat apa? Dia lajak sihat. Sikitlah kita sebut gitu kan. Jadi gitu tu saya nak minta berondor ni. Ada letih tak sedap aja. Asal kita bicara situlah. Mustahil disiplin yang kita nak ambil, walaupun kita baca sikit tu, nak ambil mana? Mustahil Rasul-Rasul dusta. Mustahil dia buat dosa. Jangan kata dosa yang benda haram, makruh pun mustahil, bahkan khilaf aula pun dia takkan buat. Yang tu nak kena faham tu. Dia tahu prinsip tu yang saya sebut sekali lalu tadi. Kalau dengar cerita satu hal, kalau ayat Quran pun kalau ada yang datang, tengok-tengok berlaku pertembungan antara kita belajar bab akidah dengan lafaz-lafaz Quran yang datang ni, zahir ayat menunjukkan makna dosa. Macam mana? Wajib bersihkan Nabi Rasul daripada dosa tersebut. Mesti tengok cerita tu bagi betul. Dan kalau ada lafaz yang itu, macam mana nak selesaikan dia? Yang tu istilah ulama disebut wajib takwil. Bab kerasulan ni dari segi prinsip belajar dia, tambah nak tengok nas daripada akidah yang telah dibuat rumusan oleh ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah ni. Bila dah sebut prinsip, bila ada nas yang menyalahi prinsip-prinsip akidah, nas tersebut mestilah ditakwil. Pasal mereka di atas apa kefahaman yang ada, tu yang dia buat kaedah supaya kita jangan salah. Tu yang mengaji kaedah. Lepas tu bila mana yang menyalahi kaedah, maka hendaklah ditakwil nas tersebut supaya dapat fahaman yang betul, jangan faham yang salah dari sudut akidah. Yang tu kena faham prinsip tu. Satu, orang yang tak pernah belajar tauhid, tak pernah belajar disiplin-disiplin ilmu tauhid, pergi belajar Quran dan hadis, tafsir hadis, lepas tu tak faham kaedah-kaedah tauhid sama ada ketuhanan, kerasulan ataupun dalam bab-bab sam'iyat, tak pernah belajar disiplin-disiplin macam mana nak selesaikan isu-isu akidah dan apa prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam memahamkan ketuhanan, kerasulan dan bab sam'iyat ni, dia bakal menempah diri dia dalam neraka. Pasal apa? Pasal tafsir Al-Quran dan hadis mengikut kepala otak sendiri. Bahasa kasar saya gitulah. Masuk kepala otak ni pasal apa? Dia fahamkan macam mana kehendak dia, hanya zahir ayat, dalam masa yang sama menyebabkan dia mempelekeh dan menjatuhkan martabat atas kita bicara ni Nabi Rasul. Hatta Nabi kita Muhammad SAW sekalipun, ada orang yang di atas tak faham disiplin ilmu akidah, sampai dia mengiktikadkan Nabi Rasul ni buat benda haram. Bahkan dia kata Nabi Muhammad pun dulu sebelum dapat hidayat dia sesat. Sampai cakap macam tu. Yang cakap bukan calon-calon orang, profesor. Saya ada simpan rakaman tu. Dia mengajar dalam radio. Radio pula, Radio Hakim. Dia kata apa? Dia kata macam tu lah. Dia kata macam tu. Begitu juga ada Ustaz Radio Hakim sebut bab ketuhanan. Sampai dia kata apa? Sampai kata dia Lailatul Qadar pun dengan hari-hari biasa, Lailatul Qadar pun tak bagus. Pasal apa? Lailatul Qadar ni turun pada malaikat. Setiap hari ni Allah turun. Masalah sungguh. Ni pasal apa ni? Pasal dia tak faham bersih akidah, bab ketuhanan, bab kerasulan, bab samiyat. Lepas tu pergi mengaji Quran hadis, tengok zahir Quran hadis, pakai zahir Quran hadis, sehingga menyebabkan jadi salah akidah, kefahaman dalam bab ketuhanan, dalam bab kerasulan, dalam bab samiyat. Begitu juga nanti kita jumpa bab tabligh. Situ pun ada panjang nak cerita tu. Pasal saya tak munasabah ni, pasal dengan kita punya cuaca ni lah, tak apa, menyelerakan sikit untuk meneruskan bacaan kitab tu. Saya tangguh situ dulu. Munasabah ni kita tengok balik, sebut balik prinsip tu. Cerita-cerita pasal tambah kita pun bukan baru dengan cerita bab Nabi Rasul ni. Ada kita memang suka dengar cerita Nabi Rasul, cerita mukjizat apa, tapi ada cerita-cerita bila kita tak faham prinsip akidah,
kita tak perasan ada cerita-cerita tu sebenarnya mempelekehkan Nabi dan Rasul. Ya ke? Bukan saja mempelekeh, bahkan mengitikadkan mereka ni ada yang sesat, ada yang buat maksiat, ada yang buat dosa, ada yang buat derhaka, ada yang dosa tu bukan saja dosa zahir, ada yang dosa batin pula. Kata Nabi Rasul ni ada kaki perempuan, Nabi Rasul ni ada hati dengan isteri orang lain. Memang ada pahaman-pahaman macam ni dalam masyarakat kita. Kita tengok bila dia baca hadis, kita tengok dia syarah tu, Masya Allah, gerun tu. Pasal apa? Salahnya akidah dan salahnya pegangan mereka dengan Rasul ni disebabkan mereka tak mengaji akidah dulu, tapi ngaji tengok Quran hadis, tu hurai ikut kepala otak dulu, lepas tu baru pergi tengok akidah. Dia termasuk dalam golongan saya duduk ngaji tu tegur disebut man fassara al-Quran bi ra'ih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran dengan akal kepala otak dia sendiri, dia telah menyediakan tempat dia dalam neraka. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita semua tu, dan insya-Allah kita tengok ke depan lah untuk tengok satu-satu cerita tu. Dan tuan-tuan pun kalau ada cerita-cerita nanti bila saya sebut biasa dengar cerita-cerita yang tak betul tu, cuba tanyalah. Kalau ada munasabah saya reti, saya jawab. Pasal memang keliling kita, kalau kita perasan tambah kita pernah belajar dengan cara yang tak betul dulu, kita akan perasan, oh ini dulu cerita ni salah ni tak kena ni. InsyaAllah kita akan pertemuan akan datang lah untuk bicara waktu. Kita tangguh situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa qala zikrika ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa qala zikrika ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika ghafilun.